Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan SMS. Soalan SMS, Masya Allah. Ana di masjid disediakan SMS, disediakan mobile phone dekat sini. Kan tanyalah Ustaz. Kat sini pun tanyalah Ustaz. Ana bagi tahu, mohon maaf semua, ana tidak ikut cara ini sebab Syekh Nuruddin kami tidak mahu cara ini. Sebab kalau orang ber-SMS, kadang-kadang dia tengah dalam tandas dia SMS. Syekh, apakah hukum menyebut la ilaha illallah? Tapi dia tengah dalam tandas. Jadi Syekh Nuruddin sangat menjaga bab itu. Jadi ana pun begitu juga, supaya jangan bersenang-senang. Sebab kita berkat dalam menulis pun kita bersungguh menulis, baca bismillah dengan adabnya, barulah berkat ilmu. Bukan anak kata bermakna kalau dalam SMS tu tak elok dah. Bukan tak elok, tapi kurang adab. Fadal. Dengan adli tak apa. Baca adli baca tak apa. Bukan ustaz pula nak buka payah terpadam on lagi, buat kod tak ada. Masya-Allah. Demikian khair. Dikatakan perempuan pada dah hadas besar tidak boleh gunting rambut dan potong kuku. Jadi soalannya, adakah benar pendapat ini? Dan seterusnya, macam mana kalau rambut yang tidak sedar digugur ketika mandi? Kita jawab ringkas. Anda tahu soalan banyak. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, pendapat ini sangat benar dan itulah yang muktamad dalam mazhab kita, yang dipegang dalam mazhab kita. Apabila seorang berjunub ataupun nifas ataupun haid, maka tidak dibolehkan dia menanggalkan sesuatu bulu ataupun kuku daripada badannya. Ini pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Alasan, kerana ada hadis mengatakan bahawa yang bercerai daripada badan itu nanti ya'ti yaumal qiyamah wa laisa lahu nur, dia akan datang pada hari kiamat tanpa ada nur, tak ada cahaya. Kerana itu mazhab kita mengatakan, satu pendapat ulama mengatakan makruh, yang lain mengatakan haram. Maka ambillah pendapat ini, lebih selamat makruh tadi. Tapi kalau tercabut bulu ataupun kuku dah masya-Allah, kemudian diterbangkan angin, entom pula tingkat 9, kemudian jatuh ke bawah, tak perlulah nak cari entom. Tapi kalau ada dalam bilik kumpul, untuk simpan untuk mandi nanti. Supaya apa? Supaya kita dalam bab kecil sebegini pun kita jaga. Bab kecil sebegini pun kita jaga. Sebab dia tidak boleh sebarangan. Potong kuku ni bukan main potong saja dah. Potong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong rumput pada hari apa? Pada hari Khamis. Mandi dan pakai minyak wangi dan berpakaian hari apa? Berpakaian ni pakaian yang elok, bukan kata pakaian bagaimana. Hari Sabtu tak payah pakaian. Kalau gitu. Hadis ni hadis musalsal, insya-Allah ada kelapangan nanti. Entom sekarang ni tengah reversion week. Kalau entom mahu dapat hadis musalsal potong kuku, kalau Adli boleh buat satu majlis dalam setengah jam. Entom hadir ke sini hari Khamis ni, bawa pengetiap kuku. Kita akan ijazahkan entom hadis musalsal potong kuku. Potong kuku entom, bukan kuku orang lain. Nanti bawa pengetiap kuku, sebab sunat memotong kuku hari Khamis. Dan hadis ni jarang orang riwayatkan, sebab dia mesti hari Khamis. Kalau malam Khamis tak boleh, dia mesti hari Khamis. Dan potongnya mesti mula dengan kanan, sebab Nabi kana yuhibbut tayammuna fi kulli sya'nihi. Nabi suka menganan-nganankan. Sebab itu dipotong. Hak mana dulu yang dipotong? Jari kelingking, jari tengah, jari ibu, jari apa ni? Jari manis, tak manis pun, dan jari telunjuk. Last sekali, sebab dia suka tunjuk orang. Last sekali. Kalau ini jari ni apa ni? Jari manis, kemudian jari tengah, kemudian jari ibu, jari kelingking dan jari tunjuk. Ini cara yang betul ikut sunnah Nabi untuk memotong kuku. Kalau entom agree untuk buat setengah jam, nanti insya-Allah bawa pengetiap kuku masing-masing hari Khamis ni. Jadi potong kuku sunnah hari Khamis. Mencabut bulu ketiak, dalam hadis mengatakan cabut bulu ketiak, bukan dicukur. Sebab dalam mazhab Syafi'i, zahir hadis tu kita ikut, cabut bulu ketiak. Sebab kalau dicukur, dia akan potong, bila potong dia akan keluar new generation. New generation ni lebih kemah, lebih keras lagi. Dan lebih tajam lagi. Satu dicabut,
Masya Allah. Yang ketiga, potong rumput hari Jumaat. Jangan intam bawa mesin rumput. Hari apa ni? Hari Khamis potong rumput. Faham intam nah? Soalan tadi, kalau dah terjatuh tidak mengapalah. Kita ikut pendapat mazhab kita lebih bagus. Adapun mazhab lain tak apa, boleh potong. Apakah hukum muslimat yang makzurah mengambil wuduk tetapi tidak berniat untuk berwuduk, hanya untuk bersiram-siram seperti berwuduk? Allahumma hidayatan lis-shawab. Hukumnya adalah harus, bukan sunat. Kalau dia niat untuk berwuduk sebab dia dah biasa wuduk, kalau tak wuduk rasa tak sedap, itu sahaja hukumnya harus. Tapi kalau dia mengatakan ini boleh mengangkat hadas, maka hukumnya haram sebab dia mempermainkan hukum. Apakah hukum sujud tetapi tidak berwuduk kerana mahu menunjukkan kesyukuran on the spot? Masya Allah, on the spot. Itulah yang biasa dibuat oleh pemain bola sepak orang Arab. Gol! Masya Allah, sujud syukur. Allahu Akbar. Dan nampak lutut dan sebagainya. Syekh Nuruddin kami tidak mahu benda itu. Dia ada syarat-syaratnya. Antaranya ialah dia mesti ada menutup aurat dan menghadap kiblat. Adapun wuduk itu kadang-kadang sedikit masyakkah nak ngambil wuduk. Tapi dua syarat yang mula ni hendaklah dipenuhi. Pertama sekali, hendaklah dia Masya Allah tutup aurat. Yang kedua, hendaklah menghadap kiblat. Jangan tengah tidur, Masya Allah, anda mendapat A dalam understanding Islam, ya kan, Alhamdulillah, syukur dia sujud, walhal terlepas kain dia, sujud dalam keadaan menyentuh saja, jadi tazan dia waktu itu. Jadi dia seolah-olah mempermainkan, sebab benda ini benda ibadah. Bila benda ibadah mesti ada syaratnya. Hatta ini mengikut Fattabi'uni Al-Habib Muhammad As-Saqqaf, beliau mengatakan, beliau agak tasahul benda ni. Tasahul maksudnya agak mudah. Beliau mengatakan tidak mengapa, asalkan sujud saja. Jadi tidak perlu berwuduk, tidak perlu apa semua tadi. Wuduk mungkin payah sikit lah, tapi dua tu hendaklah dipenuhi, tutup aurat dan menghadap kiblat. Dan sujud syukur itu setiap kali dapat nikmat sujud syukur. Tapi dalam mazhab kita, kalau sujud syukur setiap hari hukumnya makruh. Solat, lepas solat sujud, lepas solat sujud, hukumnya makruh sebab nanti tak ada feeling. Bila ada kesyukuran, kita pun syukur macam biasa, tak ada feeling. Beza dengan sekali-sekala, feeling tu Masya Allah. Yang kedua, sunat untuk sujud syukur apabila kita melihat orang sakit. Orang sakit, kita ni sihat, alhamdulillah, sujud syukur. Tapi jangan depan dia, balik kat rumah ke apa semua, lagi dia, Masya Allah. Hatta dalam setengah riwayat, apabila melihat monyet, maka sujud syukur kita, alhamdulillah, sebab Allah tidak jadikan kita seperti monyet. Jangan sujud depan monyet, sujud balik rumah nanti ke, lagu tu. Fadhal Abli. Manakah yang perlu didahulukan untuk mengumpul duit, sama ada hantar parents pergi haji atau untuk berkahwin? Masya Allah, Masya Allah. Kalau dah tidak tahan, maka kahwinlah dulu. Kalau rasa-rasa boleh tahan, bagilah mak ayah kahwin, mak ayah mak ayah pergi haji. Allahu Akbar. Tengok keadaan kita, sebab Nabi mengatakan ayyuhal syabab ni, itu semua syabab ni, semua syabab ni. Ayyuhal syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa in lam yastati' fa alayhi bis-siyam fa innahu lahu bihi wija'un. Wahai pemuda, intam ni pemuda ni, darah tengah naik lah ni, Masya Allah. Kalau kamu mampu, hendaklah kamu kahwin. Kalau kamu tidak mampu, tak ada duit, hendaklah kamu banyak berpuasa, kerana puasa itu adalah perisai bagi kamu. Sebab itu hukum kahwin itu ada yang wajib, ada sunat, makruh, ada yang haram dan ada yang harus. Maka tengok keadaan entum. Jadi yang tanya soalan tadi, tengok keadaan anta ataupun anti. Tak boleh tahan juga, kalau tidak jadi zina, maka gunakan duit itu kumpul untuk kahwin. Kalau boleh tahan, insya-Allah khair, insya-Allah. Suruh mak ayah kita dulu, takut mak ayah kita dah pergi nanti tak dan buat haji. Fadhal.
Ada 3 soalan yang berkaitan. Saya baca tiga-tiga tu. Apakah maksud ketenangan dalam Islam? Yang kedua, apakah maksud jiwa yang tenang dalam surah Al-Fajr? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan yang redha dan meredai. Soalan ketiga, apakah maksud redha dan meredai di sini? Masya Allah. Soalan ini sangat bagus sekali. Tapi dia perlu jawapan yang panjang. Cumanya kita mengatakan tenang itu berasal daripada hati, bukan dari segi perbuatan. Jadi bila kata hati ini, dia tak ada lain. Dia mesti mendalami ilmu hati. Orang itu walaupun banyak duit, kalau hati tidak tenang, tidak dinamakan tenang. Walaupun dia ada isteri yang cantik, suami yang handsome, tidak tenang. Tidak tenang, maka kembali kepada hati. Sebab itu Quran menyebut, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, bukan akal. Qulub maksudnya hati. Jadi ketenangan yang sebenar ialah ketenangan hati, bukan ketenangan duit, bukan ketenangan akal. Ketenangan akal apa maksudnya? Seorang profesor dia, seorang doktor dia dalam dari segi keilmuannya, tapi hatinya tetap tidak tenang. Tenang itu berkaitan dengan hati. Dan tenang hati itu apabila dia kenal akan Tuhannya. Siapa dia Tuhannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang alim, Yahudi ke Nasrani ke, hatinya pun menggelojak. Sebab apa? Fitrah yang ada dalam dirinya itu tetap menggelojak. Sebab fitrah itu fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah ni dia ada nature. Dia selalu tanya 2 soalan. Siapakah aku dan siapakah Tuhanku? Yang jawab hanyalah Islam. Islam yang boleh jawab. Islam akan mengatakan, wahai fitrah, Tuhanmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, hati itu bila dia sudah kenal Tuhan, maka dia akan jadi tenang. Kenapa? Bila dia sudah kenal Tuhan, maka dia akan mengakui Tuhan itu adalah pemiliknya. Bila pemiliknya, kamu adalah yang dimiliki. Kerana itu, kamu punya tanggungjawab. Apa dia? Ada do's, ada don'ts. Secara automatik, maka kita dah tahu tanggungjawab ini, kita akan buat apa yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Bila dibuat yang disuruh, tinggal yang dilarang, itu boleh mendatangkan ketenangan dalam hati. Mengenal Tuhan juga, Allah menyuruh kita berzikir banyak-banyak melalui hati ni tadi. Maka bila zikir banyak-banyak dengan lidah, hati pun menjadi tenang. Yang dikatakan soalan yang kedua, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nak dapat hati tenang ini, kita mesti kontrol nafsu. Sedangkan nafsu itu ada 7. Nafsu yang paling bawah, nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhimah. Yang keempat, nafsu mutmainnah, yang tenang tadi. Setiap peringkat nafsu ni dia ada ciri-cirinya. Karena itu entom dapatkan kitab. Yang nama kitab itu mengenal diri dan wali Allah. Ni soalan ni khas, jawapan ni khas untuk yang tanya soalan ni. Satu kitab yang bagus untuk jawab persoalan tadi, namanya kitab mengenal diri dan wali Allah. Pengarangnya Ustaz Ahmad Mustafa. Ustaz Mustafa Al-Jiyasi. Ustaz Mustafa Al-Jiyasi Al-Ahmadi. Orang Terengganu. Bukan orang Arab ni, anak bunyikan Jiyasi. Ni dekat Palestin kan? Bukan. Ini dekat, kalau tak silap anak, dekat Terengganu, tak pun Kelantan. Katanya orang ni masih hidup lagi. Anak ingin nak jumpa. Sebab kita beliau ni Masya Allah. Entum kena mengenal nafsu, barulah boleh tenang. Nafsu tenang ni, dia pada peringkat yang keempat. Nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dia selalu suruh kita buat jahat. Bila kita buat jahat, tidak terasa jahat. Tinggal solat umpamanya, tak terasa. Melihat gambar pelik-pelik dalam website, tak terasa apa-apa. Ni nafsu jahat ni. Nafsu ini adalah nafsu yang buas. Nafsu ini pada peringkat paling bawah amarah. Mengaji talaqi, belajar tariqat dan mendapat zikir-zikir, naik sedikit nafsu ni bagus. Namanya nafsu lawamah. Dia ni tak sembahyang, tapi ada perasaan menyesal. Dia pun mengutuk dirinya. Kutuk tu maksudnya lawamah. La yakhafuna lawmata laim. Kan laimah tu kan, la yakhafuna laumata laim. Maka dia tahu dan dia sedar apa ni
ana tak solat tak boleh, dia pun sedih, dia pun mohon ampun pada Allah, dia pun buat solat. Esok hari tinggal lagi solat. Sama juga mengumpat, tak boleh ni, apa ni lidah ni, cubalah berzikir. Dia pun astaghfirullahaladzim, mengumpat lagi lepas 1 jam. Itu namanya nafsu lawamah. Dia sedar dan dia kutuk. Bila dia dapat zikir daripada gurunya, dia bersuluk dengan gurunya, akhirnya Allah bersihkan dirinya. Bersihkan dirinya ini, ketika itu dirinya bersih, Allah akan bagi ilham. Kadang-kadang seorang-seorang dapat ilham yang baik pula tu. Sebab tu namanya nafsu mulhimah. Bila dia dapat semua ini, dia tak buat maksiat dah, dia buat zikir apa semua, wirid, hizib, dia hafalnya dan bacanya, sehingga amalan zikir itu menjadi wirid. Wirid itu akan menarik warid. Setiap amalan zikir, apakah namanya salawat, apakah namanya Fatihah, kalau selalu dibuat, zikir itu akan berubah nama menjadi wirid. Sebab dia selalu dibuat. Bila selalu dibuat, kita tidak terasa payah walaupun kita amalkan salawat 10,000 kali umpamanya. Sebab rahsianya wirid itu dia sudah selalu dibuat, dia akan mendatangkan warid. Warid ini adalah ilham Rabbani dan dia adalah makanan hati. Bila hati makan, dia tak terasa lapar. Jadi akhirnya sedap, dia makin sedap. Ketika itu barulah hatinya menjadi tenang. Itu namanya nafsul mutmainnah. Bila dikatakan redha bila dia menerima ketentuan daripada ilahi, sama ada baik ataupun buruk, itu redha. Umpamanya dia tidak melihatlah af'al manusia dalam kehidupannya. Umpama orang itu menampar pipinya, yang dia lihat dalam pandangan syuhudnya, yang menampar itu of course manusia, tapi hakikatnya siapa yang menggerakkan tangan itu? Allah. Lalu dia memandang bukan dipandangnya manusia, tapi dipandangnya sifat Allah. Sifat Allah yang berkuasa, yang menggerakkannya. Jadi itu main daripada Allah, tak ada masalah. Dia pun tampak dulu orang tu. Sebab Quran mengatakan boleh untuk kita lawan dia. Dia pun main daripada Allah, tak apa. Ataupun dia pun khair daripada Allah. Khair. Sebab yang dilihatnya adalah Allah yang berkuasa di sebaliknya. Hatinya tenang, Masya Allah. Pamcet tayar keretanya, Masya Allah, khair. Mungkin kalau tak pamcet, dia melalui 1 kilometer lagi, mungkin lepas tu dia aksiden. Mungkin dia melihat setiap sesuatu dilihatnya Allah. Akhirnya dia syuhud af'al, dia syuhud dat dan dia syuhud sifat. Jadi redha itu tadi, redha menerima ketentuan daripada Allah. Yang kedua redha sebab dia diredai. Bila dia diredai oleh Allah, dimasukkan ke dalam syurga. Khair. Ini panjang, kalau nak ajak panjang. Sebab yang bab tasawuf ni dia perlu pada pencernaan. Entom boleh tunggu sampai pukul 10? Boleh. Masya Allah, dahsyat entom. Ana yang tak boleh tunggu. Sebab ana ada janji. Khair. Bagaimana kita ingin mengambil atau memegang suatu qaul seorang alim dan siqah, sedangkan khilaf dengan qaul mereka yang lain yang juga siqah. Seumpama kaedah fiqh Imam Syafi'i dalam bab melihat amalan melalui zahir, tidak hukum niat. Contoh, bab Cina buta, kahwin niat nak talak, dan ini khilaf dengan jumhur yang mengambil kira ni asal, maka tidak sah nikah. Baik, Masya Allah. Ini pendapat soalan yang sangat bagus sekali dan brilian soalan ini. Masya Allah. Ada seorang yang fiqah dan ada seorang yang fiqah. Yang mana mahu kita ambil, maka hendaklah kembali kepada ahli alam. Soalan tadi bagus sebab dia bertanya dengan orang yang fiqah. Orang yang fiqah itu adalah ahli alam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fiqah yang mana mahu kita ambil? Dah dua-dua dah fiqah, maka hendaklah kita kembali kepada pendapat ramai jumhur. Sebab itu pendapat dalam mazhab kita ini, ada pendapat oleh ulama fiqah, ini pun juga ulama fiqah. Nak ambil mana ni? Dua-dua khilaf. Kita ambil pendapat yang mu'tamad. Dalam mazhab kita, yang mu'tamad apa dia? Kita kena tanya dengan syekh kita ni, mana pendapat yang mu'tamad syekh? Pendapat mu'tamad, kalau dia betul-betul fiqah dan berilmu, dia mesti bagi tahu. Umpama memberus gigi selepas tergelincir matahari.
Apa hukumnya? Mu'tamad. Mu'tamad tadi ni. Mu'tamad dalam mazhab kita hukumnya makruh. Tapi pendapat Imam Nawawi yang anda sebut tadi yang alim itu, beliau katakan tidak makruh. Walau dia fiqah. Dan dia juga hafaz hadis 100,000 hadis. Sebab itu Syekh Husni kata itu kan. Dia sebut di sini ke sebut di mana? Dia mengatakan makruh kalau hafiz Al-Quran pakai perkataan hafiz. Sebab perkataan hafiz itu walaupun hafiz di belakang. Ni hafiz betul, ni bukan Hafiz Zakaria ni. Ni hafiz betul. Fulan bin Fulan al-hafiz. Itu untuk orang yang khatam Quran kan. Kalau muslimat hafizah. Yang alim bab hadis dia sebut al-hafiz dahulu. Al-hafiz as-Sayuti, al-hafiz an-Nawawi. Naam. Maka setengah ulama mengatakan makruh orang yang menghafal Quran mengguna perkataan al-hafiz di belakang. Sebab nanti orang keliru. Dia ni hafiz apa ni? Hafiz Quran ke hafiz hadis? Sebab hafiz hadis orang itu dia mesti hafaz sanad dan matan dan tahu tentang ilmu rijal, riwayat hadis itu, dan dia sudah menghafal 100,000 hadis sanad dan matannya. Walhal yang hafaz Quran dia hafiz. Dapatlah dia scroll, Masya Allah, daripada Darul Quran. Masya Allah, lepas 2 tahun, jadi habis. Habis hafalannya. Walhal hafiz. Kemudian jadi habis. Bukankah yang menjadi fitnah? Ini pendapat beliau, Syekh Husni Ginting. Jadi, dah orang di Malaysia pakai Al-Hafiz? Tidak mengapalah. Tapi ada pendapat ulama mengatakan makruh. Tinggal lagi takut jadi fitnah. Sebab insya-Allah senang menghafal Quran, insya-Allah. Ini pendapat kawan kami pengalaman. Tapi payah nak mengekalkan hafalan. Kalau tak percaya cuba test lah. Yang dari Quran cuba kita test lah. Buka Quran tebuk. Masya Allah. Dia pun takut. Yasin wal Quranil Hakim. Well, innaka laminal mursalin. Tak apa, cuba ambil ayat dia tak biasa. Masya Allah. Ana jumpa orang yang kuat hafazan ni dekat sini. Kalau antum jumpa Dr. Kamil. Dr. Kamil daripada Palestin. Ana tak pernah jumpa orang yang begitu cekap menghafaz Al-Quran ni, kawan Ana. Mungkin dia jadi pensyarah di IRK. Namanya Dr. Kamil. Orangnya rendah-rendah sikit daripada Palestin. Masya Allah, dahsyat. Apa soalan tadi Ali? Fiqah. Maka hendaklah kita tanya antara dua fiqah ini, si fiqah yang mana mengambil pendapat ittifaq ulama ataupun ijma' ulama ataupun jumhur ulama. Jadi bila mereka berfatwa tidak boleh ambil sebarangan. Hendaklah kita rujuk dahulu. Walaupun ni fatwa A, ni fatwa B, kita lihat ketokohan dia ini. Walaupun dua-dua fiqah, lihat ketokohan dia. Orang ini macam mana menguasai 4 madhab. Ini cuma 1 madhab. Dan lihat lagi pendapat ini adakah pendapat yang ijma', apakah jumhur, apakah mu'tamad, macam mana sebut tadi. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan tidak makruh, pendapat ulama' lain mengatakan makruh. Pendapat ini mu'tamad, kita ambil pendapat mana? Pegang pendapat ini. Jadi di ketika kita tak boleh juga kerana keadaan tertentu, terpaksa juga dengan pendapat ini. Paling kurang kita tahu pendapat itu, tapi jangan biasa begitu. Ambil yang mu'tamad, lebih selamat. Macam bab berwuduk tadi pun sama juga. Bab Cina buta, bab bab kahwin. Dulu dipermasalahkan di UAE ni, kahwin koboi. Ingat tak kahwin koboi? Kahwin koboi ni memang ada dalam madhab. Ada pendapat yang isolated, pendapat mengatakan kalau orang tu dia dah kemaruk nak kahwin, dia bagi tahu dengan ayah dia, ini jangan masuk YouTube ni, boleh rakam dia jangan masuk YouTube nak cakap dengan kamera, bukan cakap dengan entom. Kalau tanya apa hukum, begini, muslimat ni Masya Allah, dia nak kahwin sangat dengan akhi ini, Masya Allah, jumpa dengan pak 1, 2, 3 kali. Pak dia tak izinkan, tapi orang ni orang yang baik, saleh, Masya Allah, selalu pergi talaqi, Masya Allah. Jadi pak dia ada calon sendiri, nak dia juga, pak dia tak boleh nak dia juga, Masya Allah. Akhirnya dia tak tahan. Bila tak tahan,
Maka keduanya pergi ke mana? Tak payah pergi Thailand, pergi Kelantan. Sebab ada dalam qaul mazhab kita, seorang perempuan itu dia nak kahwin, dia mesti ada wali. Wali itu akan berubah daripada wali mujbir, wali bapa ataupun datuk, kepada wali hakim apabila ia sudah keluar daripada 2 marhalah. Sini ke Kelantan berapa marhalah? Masya Allah. Satu marhalah ni 80 kilo. 80 kilometer. Ada pendapat kata 90, ambil 90 lah. Itu 2 marhalah. Kelantan berapa jauh tak ada. Mungkin 5 marhalah. Masya Allah. Ketika itu boleh tak boleh kahwin? Jawabnya boleh kahwin. Sah tak sah? Jawabnya sah. Cuma anak itu anak yang derhaka. Apa guna kalau sah tapi derhaka? Perhubungan yang satu itu sah lah. Masya Allah. Jadi pendapat itu pernah diguna dekat sini dahulu. Pernah diguna dekat sini. Ada, anda tahu orang tu, anda tak sebut nama lah. Jadi kahwin sama kahwin, sebab mengikut pendapat Hanafi tidak perlu kepada wali. Masya Allah. Mengikut pendapat Maliki tidak perlu kepada saksi. Akhirnya campurization. Jadi anda pernah tanya dengan Datuk Hashim Yahya ketika dia sebut sihat dahulu. Beliau mengatakan dalam bab sebegini memang ada pendapat, tapi ada satu kaedah. Idza hakamal hakimu farufi'al khilaf. Apabila sudah dihakimkan oleh seorang hakim mazhab Syafi'i umpamanya, maka khilaf yang lain akan tercabut, tidak boleh dipakai. Yang anda sebut tadi, yang sah tadi, memang ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, lepas daripada 2 marhalah, maka berpindah wali itu kepada wali hakim. Wali hakim, wali dekat Thailand itulah, ataupun dekat Kelantan, dekat mana-mana. Hukumnya adalah sah. Tapi never do this. Jangan buat ini supaya entom berkat. Kalau tidak, menderhaka pada mak pak. Itu jawapan dia. Baik, ada 5 minit lagi. Cuba Adli, kita cuba jawab. Salam Ustaz. Apa pandangan Ustaz tentang demo bersih? Bagaimana kalau student join bersih sedangkan student dilarang join bersih? Masya Allah. Lalu soalan yang ditanya, macam tahu je nak buat demo dulu. Cumanya kita mengatakan apabila demo tu bagus, Masya Allah, tambah lagi bersih, lagi bagus. Demo bagus, bersih pun bagus sebab dia tak kotak. Satu. Yang kedua, apabila demo memang sudah dikatakan kamu demo, kamu akan dicekup dan dimasukkan dalam penjara, you will be expelled from this university or dismissed or whatsoever, itu namanya mudarat. Bila ada mudarat, maka kita ambil kaedah irtikab khafid dararaini. Hendaklah ambil mudarat yang ringan. Contoh, mudarat tidak pergi demo sebab yang lain demo, mudarat. Tapi mudarat yang kedua akan ditangkap dan dibuang universiti, di apa semua sekali. Maka mana mudarat yang lebih ringan? Mudarat yang lebih ringan ialah mudarat. Siapa kata mudarat yang lebih ringan, dia akan dibuang universiti, memang darah pejuang dia. Dalam keadaan biasa, mudarat yang lebih ringan ialah dia tidak pergi demo. Maka ambil itu. Sebab apa? Sebab itu melihat kepada keadaan waqi' dan dalam keadaan mudarat itu tadi. Walhal benda itu bagus. Dan kalau perlu demo lah. Tapi jangan semua benda di demo. Air naik demo, Masya Allah. Jalan jam demo, Masya Allah. Jadi we have to be very wise. Kita hendaklah wise, bijaksana dalam bab ini. Kalau perlu demo, ahlan wa sahlan. Kalau tidak perlu dan ada kemudaratannya, kita ambil kaedah irtikab khafid dararaini. Assalamualaikum Syekh. Bagaimana nak menetapkan hati? Mengulang kaji pelajaran bukan kerana nak menduduki exam sahaja, tapi mahu memperolehi kefahaman dan ilmu yang bermanfaat. Pertama sekali, betulkan niat entom. Niat entom ialah ikhlas kepada Allah. Walaupun entom belajar engineering, architecture, apa semua sekali, ana nak belajar architecture.
InsyaAllah anak-anak dapat ilmu yang baik dalam architecture. Menuntut ilmu itu disuruh dalam Islam. Menjadi arkitek yang baik disuruh oleh Islam. Anak nanti jadi arkitek, boleh buat Masya Allah baik pada masyarakat, disuruh oleh Islam. InsyaAllah gaji anak besar, InsyaAllah anak infak kepada orang Islam. Itu niat sebegitu. Walaupun kita tidak ambil IRK. Jangan antum kata nak kena ambil IRK baru boleh berniat begitu. Tidak. Jadi boleh semuanya. Yang kedua, sebab itu perlu antum majlis ilmu macam ni, talaqi macam ni. Perlu antum. Apapun ni antum. Sebab yang bicara tentang bab lagu ni bukan payah nak cerita dalam kelas, kecuali dalam majlis macam ni. Majlis talaqi, majlis kita jauh daripada fahaman politik, majlis kita semata-mata nak cinta Nabi. Itu hadir majlis sebegini supaya antum belajar macam mana orangnya ikhlas. Macam mana Allah jamin orangnya ikhlas. Tengok Syekh Nuruddin. Beliau mana ada kerja tetap, tapi Masya Allah, rezekinya Masya Allah. Syekh Fahmi Zamzam. Kalau anda nak cerita dengan itu, Masya Allah. Masya Allah. Takut jadi fitnah saja. Tapi Masya Allah, rezeki min haitsu la yahtasib. Kita yang bekerja sebegini, insya Allah dapat dalam Masya Allah 4-5 ribu sebulan khair insya-Allah. Tapi mereka boleh dapat sekelip mata sahaja orang kaya bagi 20 ribu ringgit. Masya Allah. Belum lagi orang bagi cek, belum lagi orang Allah. Ni nak lihat sendiri ni dengan mata kepala nak sendiri. Masya Allah. Karena itu niat ikhlas menuntut ilmu, banyakkan majlis sebegini supaya entom tidak lari sangat. Apapun kos yang entom ambil, supaya entom dapat belajar cara ikhlas. Sahabat-sahabat orang-orang lain yang ikhlas, kita boleh ikut cara mereka. Mungkin dua yang terakhir, Adli. Assalamualaikum. Ustaz, apakah cara untuk hilangkan penyakit murung? Baca doa Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Satu. Yang kedua, ambil tangan buah kat sini, tangan buah kat dada. Baca apa? Baca qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian baca doa ni. Doa ni panjang. Siapa yang ingat, itu boleh tulis ya. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yurhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduk banu abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk. Sampai habis. Nanti tulis doa tarawih. Doa tarawih yang dibaca oleh para masyayikh yang besar. Dalam panjang-panjang doa tu ada disebut macam tadi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma. Kemudian nak menghilangkan hati yang murung ini, hendaklah entom baca kisah-kisah orang yang saleh. Sebab kisah orang yang saleh ni dikatakan sebagai askar yang boleh menghantam nafsu-nafsu yang dalam badan itu. Baca kisah-kisah keajaiban firasat kan pun boleh. Ataupun mana-mana kisah yang supaya bila kita baca ini, Masya Allah, para masyayikh kita tulis kisah-kisah orang yang keluar daripada penyakit-penyakit murung. 6. Satu lagi boleh. Assalamualaikum Ustaz. Saya selalu berdoa dan berusaha untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam exam, tapi belum ada rezeki. Bagaimana pendapat Ustaz? Teruskan berdoa, sebab mana tahu doamu pada esok hari dimakbulkan Allah. Dah 2 minggu anda berdoa, doa lagi, mungkin minggu yang ketiga makbul, tak makbul mungkin minggu yang keempat, mungkin bulan yang pertama, mungkin bulan yang kedua, mungkin tahun pertama makbul, mungkin tahun kedua, mungkin grade baru makbul.
Masya-Allah, tabarakallah. Insya-Allah doa. Allah dah janji dah, ud'uni astajib lakum, doa insya-Allah aku akan kabulkan. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Tinggal lagi kita kena belajar cara berdoa. Berdoa tapi tidak ada caranya. Caranya mestilah berdoa di tempat yang makbul doa. Makbul doa tempatnya di mana? Di multazam. Boleh pergi multazam mintum? Tidak boleh. Kirimkan orangnya pergi multazam. Masya Allah. Berdoa dekat Masjidil Haram. Berdoa pada selepas solat. Lepas solat doa. Masya Allah. Berdoa pada waktu malam. Berdoa ketika khatib naik di atas mimbar. Itu tempat-tempat yang sebegini mestilah dicari. Kemudian cari masa-masa. Bila yang katakan masa tadi? Masa bila malam Lailatul Qadar, hari Jumaat, selepas solat. Berdoa di tempat yang makbul doa, antaranya tempat kubur wali. Kat mana tempat kubur wali berdoa di situ boleh. Sebab bukan kita nak supaya wali itu yang memberi manfaat mudarat Allah. Berdoa selepas kita baca Quran. Baca doa. Dahului doa dengan memuji Allah. Salawat kepada Nabi. Sebab bila berdoa tidak bersalawat, doa tu bergantung-gantung antara langit dengan bumi. Kita pun doa-doa tak makbul-makbul. Dah tergantung-gantung. Tak naik. Jadi ada caranya. Karena itu wala tayasu min rauhillah, la tayasu min rauhillah, jangan kamu rasa give up dengan rahmatnya Allah. Doa insya-Allah. Sebab doa ni adalah senjata yang ampuh. Kalau kita rasa diri kita berdosa, minta syekh kita berdoa boleh. Ataupun minta mak kita, mak selalu makbul. Insya-Allah suruh mak berdoa. Ataupun guru kita minta dia doa sebab dia selalu bangkit malam. Doa ya syekh, doakan untuk kami. Boleh. Kesimpulannya ialah hadli, jangan tidak berdoa, teruskan berdoa. Tapi kena tahu tempat yang makbul, masa yang makbul, ketika yang makbul, cara berdoa yang makbul dengan menjaga baca doa tadi dengan memuji Allah dengan salawat.